Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, Bersama saya dan juga ahli kumpulan saya, iaitu saya Muhammad Afif Firdaus bin Badruddin, dan juga rakan kumpulan saya iaitu Hanan Kilah dan juga Nurliana Solihah. Jadi kumpulan kami akan membentangkan tentang Mabadik Hifzul Al-Quran. Jadi sedikit pengenalan di mana uh, iaitu yang pertama adalah konsep menghafaz Al-Quran lah. Jadi sebelum saya menceritakan lebih mendalam, Al-Quran ini merupakan salah satu panduan dan juga pegangan kita sebagai umat Islam. Kerana tanpa Al-Quran ini, kehidupan kita tidak akan lengkap lah. Jadi sebagai umat Islam kita perlu dengan Al-Quran. Hidup tanpa Al-Quran ni seperti tin kosong. Jadi Al-Quran ini adalah satu elemen terpenting di dalam kehidupan umat Islam. Penerapan nilai-nilai Al-Quran adalah amat penting di dalam diri masyarakat Islam. Jadi pendidikan Al-Quran ini adalah bermatlamat untuk membina masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang adil, berasaskan kasih sayang, belas kasihan, persaudaraan dan masyarakat yang bertolak ansur, bertanggungjawab, berfikiran bebas, demokrasi, tidak zalim, tidak sombong dan masyarakat yang berjalan mengikut garis panduan Al-Quran. Jadi matlamat terpenting dari Al-Quran ialah mendidik manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembelajaran Al-Quran secara hafazan mampu menjadi pembangkit ke arah membentuk minda fotografi yang bakal melahirkan generasi yang hafiz, alim, dai dan profesional sekaligus memenuhi matlamat pendidikan Al-Quran. Menghafaz adalah salah satu kaedah yang penting di dalam mendalami ilmu Al-Quran. Menghafaz ini sesuatu yang dipelajari dan mengasah ingatan melalui hafazan adalah cara yang paling baik untuk mengekalkan ingatan dan kecerdasan otak. Jadi, untuk memelihara Al-Quran ini dengan lebih baik, kita perlu menghafaz ayat Al-Quran tersebut. Daripada situ, kita boleh melahirkan generasi yang hafiz dan hafizah, dan juga yang lebih faham tentang isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Ada orang hafaz tapi dia tak faham tentang Al-Quran. Ada yang faham tentang Al-Quran tapi dia tak hafaz tentang Al-Quran. Jadi daripada situ, uh, daripada apabila dua benda, hafaz dan juga faham, kita akan faham tentang konsep Al-Quran itu sendiri dengan lebih baik dan lebih mendalam. Jadi sebagai seorang umat Islam yang bertakwa kepada Allah SWT, kita ni jangan tinggalkan Al-Quran dan jangan tinggalkan hafazan ini kerana ia sangat merugikan kita. Jadi perlulah dihafaz bagi membina dan memelihara Al-Quran itu sendiri dengan lebih baik dalam diri. Seterusnya, kita akan beralih kepada hukum menghafal Al-Quran. Dalam hukum menghafal Al-Quran ini terdapat 4 hukum utama, iaitu hukum menghafal Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, hukum menghafal sebahagian surah. Yang ketiga, hukum lupa hafazan. Yang keempat, hukum menghafal ketika sedang haid. Kita akan pergi kepada hukum pertama, iaitu menghafal Al-Quran. Jumhur ulama menyatakan bahawa hukum menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah, dan ia juga disokong oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Inna hafzul Quran an zahril qalbi fardul kifayah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya menghafal Al-Quran itu merupakan adalah fardu kifayah bagi umat. Jadi sekiranya tidak ada seorang pun antara umat Islam ini yang menghafal Al-Quran, maka hukumnya adalah fardu ain ke atas kita. Tapi memandangkan di Malaysia itu sendiri terdapat ramai yang menghafal Al-Quran, maka ianya menjadi fardu kifayah ke atas Muslim yang lain. Seterusnya adalah hukum yang kedua, iaitu menghafal sebahagian surah.
Dalam hukum ini, ulama berpendapat bahawa hukumnya adalah fardu ain bagi surah-surah khusus seperti surah Al-Fatihah, kerana surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun solat dan ianya wajib dipelajari dan dihafal oleh setiap umat Islam. Sebagaimana mafhumnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maksudnya tiada solat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Di sini tiada solat itu bermaksud bahawa tidak sah solat tersebut bagi tidak membaca Al-Fatihah. Seterusnya adalah hukum melupakan hafazan. Di sini terdapat dua hukum. Yang pertama, berdosa jika meninggalkan dengan sengaja. Maksudnya jika seseorang tu sebelum ini dia pernah menghafal Al-Quran tetapi dengan sengaja meninggalkannya. Contohnya setelah berjaya menghafal Al-Quran, dia meninggalkannya seperti tidak mengulang kembali pembacaannya, tidak memperdengarkan bacaannya dengan sengaja, maka hukumnya adalah berdosa. Tetapi dimaafkan jika tidak sengaja seperti sibuk dengan urusan keluarga, kerja sebagainya, tidak ada masa sebagainya. Itu adalah dibenarkan dan dia juga dimaafkan. Dan dalam situasi kedua adalah lanjut usia. Orang yang lanjut usia ni ingatannya semakin berkurang. Jadi kemampuan untuk mengingat tu adalah lemah. Jadi sekiranya pada waktu muda dia pernah menghafal, mengingat surah-surah sebelum surah-surah sebagainya, tapi pada umur tua dia melupakan dia punya hafalan tersebut, maka adalah dimaafkan ke atasnya. Seterusnya adalah hukum haid ketika menghafal Al-Quran. Jumhur ulama mengatakan bahawa haram bagi wanita yang menghafal ketika haid. Menurut Imam Maliki dalam mazhabnya, ada dua keadaan yang dibolehkan, iaitu mengulang hafazan. Contoh, sekiranya seseorang perempuan ataupun wanita tersebut pernah menghafal surah-surah ataupun ayat-ayat sebelum ini, jadi dia ingin mengulang kembali hafazannya ketika sedang haid, maka dibolehkan baginya untuk mengulang hafazan tersebut. Dan juga yang kedua, iaitu guru Al-Quran. Dibolehkan bagi guru Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran ini, mengulang hafazannya ketika sedang haid. Bagi kaedah pula, terdapat 3 kaedah utama, iaitu kaedah Deobandi, yang kedua kaedah Panipati, yang ketiga kaedah Luh. Ketiga-tiga kaedah ini merupakan kaedah menghafal Al-Quran dengan berkesan. Kaedah pertama iaitu kaedah Deobandi. Kaedah Deobandi ini merupakan asalnya daripada India, merupakan salah satu wilayah di India. Ia merupakan kaedah yang mana mengikut tahap kemampuan murid ataupun tahap kemampuan seseorang tersebut. Jika tahap ingatannya adalah kuat, maka muka surat dalam tempoh hafazannya tu adalah lebih banyak. Contoh, sekali menghafal tu boleh pergi hingga 10 muka surat. Tu bagi orang yang kuat ingatannya. Bagi orang yang lemah ingatannya, boleh jadi hanya 3 ataupun 4 muka surat sahaja. Jadi kaedah ni merupakan antara kaedah yang agak ringan tetapi berkesan. Kaedah ini juga mula menghafal daripada juzuk 30 hingga juzuk 30, iaitu juzuk daripada belakang lah, 30, 29, 8, 7, 26. Kemudian barulah diikuti dengan juzuk 1, juzuk 2 sampai juzuk 25. Okey. Bagi kaedah Panipati ini pula merupakan kaedah daripada Pakistan dan ia merupakan nama tempat ataupun wilayah di Pakistan tersebut. Kaedah Panipati ini dia sesuai untuk orang yang mempunyai minat dan juga semangat yang tinggilah dalam menghafal Al-Quran, kerana dia melibatkan denda. Sekiranya tidak dapat menghafal dalam jumlah yang ditetapkan, maka terdapat denda yang menanti. Kalau kata kaedah Deobandi melibatkan had muka surat, tetapi bagi kaedah Panipati melibatkan had maqra'. Maqra' ni kalau kita dalam Al-Quran, kita boleh tengok dia merupakan macam lambang bintang pada sebelah ayat, pada muka surat tertentu. Itu adalah maqra'.
Jadi setiap kali menghafal ataupun setiap seseorang itu menghafal, dia perlu menghafal satu makrok daripada makrok satu hinggalah makrok yang kedua. Jadi sekiranya tidak dapat mencapai jumlah tersebut, jumlah makrok tersebut, maka terdapat denda yang menanti. Lagi kaedah seterusnya iaitu kaedah luh. Kaedah luh ini berasal daripada Arab Saudi, iaitu daripada Mekah. Kaedah luh ini dia mempunyai kaedah luh ini agak berbeza daripada kaedah Deobandi dan juga kaedah Panipati. Seseorang itu perlu menghafal daripada belakang, iaitu bermula daripada juzuk 30 hingga juzuk 1. Maksudnya 30, 29, 28 hingga 31 hingga juzuk 1. Bagi kaedah luh ini juga, dia kalau kata contoh dalam satu surah tersebut, contohnya surah tu surah yang pendek, maka sekali menghafal, maksudnya tempoh dia tu, tempoh hafalan itu ataupun sekali hafalan tu satu surah tu, contohnya surah An-Nas. Jadi sekali menghafal tu surah daripada permulaan surah An-Nas sehingga pada akhir surah An-Nas, itu bagi surah pendek. Tetapi kalau kata bagi surah panjang, hafalan itu adalah mengikut kisah ataupun isu yang diceritakan dalam surah tersebut ataupun dalam ayat tersebut. Jadi contohnya dalam surah Al-Baqarah terdapat banyak cerita, terdapat banyak kisah. Jadi had hafalan tersebut perlu berdasarkan kisah-kisah tersebut. Contohnya kisah pertama, okey, hafal daripada mula kisah pertama sehingga akhir kisah tersebut. Barulah sambung kepada kisah kedua. Itu merupakan kaedah luh. Dan kaedah luh ini juga melibatkan tafsir. Maksudnya sebelum menghafal perlu mendalami terlebih dahulu apa yang maksud intisari daripada surah tersebut. Jadi dengan cara ini dapat memudahkan hafalan bagi surah-surah panjang lah, kerana ia melibatkan kisah-kisah ataupun isu-isu. Baiklah, kita masuk kepada subtopik yang seterusnya, iaitu adab menghafal Al-Quran. Terdapat 5 adab menghafaz Al-Quran. Yang pertama iaitu niat, yang kedua doa hafazan, yang ketiga motivasi dalaman, yang keempat tahsin sebutan, yang kelima waktu dan tempat menghafaz. Baiklah, kita masuk yang pertama iaitu niat. Okey. Kita dalam menghafal Al-Quran ni, kita kenalah niat ikhlas kerana Allah. Bukan niat kerana ibu ayah kita. Sebab apa kita kena niat kerana Allah? Sebab kalau kita niat kerana ibu ayah kita, benda tu Allah akan susahkan. Sesuatu perkara ni kalau kita niat dengan betul, insya-Allah Allah akan mudahkan. Okay, daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Nabi SAW bersabda, niyatul mu'mini khairum min amalihi. Maksudnya niat seseorang mukmin ni lebih baik daripada amal dia. Jadi bila kita buat sesuatu perkara dengan niat yang betul, insya-Allah Allah akan bantu kita. Bila kita niat untuk menghafal ni kerana Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita dalam menghafal, memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Okay, baiklah, seterusnya poin yang kedua iaitu doa hafazan. Kita sebagai umat Islam disarankan untuk sentiasa berdoa. Ada ayat dalam surah Al-Ghafir yang bermaksud, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku perkenankan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa kepada aku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Surah Al-Ghafir ayat 60. Daripada ayat ini kita boleh lihat bahawa pentingnya untuk kita berdoa. Allah pun menyuruh kita berdoa, meminta kepada dia. Jadi untuk menghafal ni juga kita disarankan untuk berdoa supaya Allah mudahkan usaha kita, dilapangkan dada kita untuk menghafal ayat Al-Quran. Dan di dalam slide ini saya sertakan salah satu doa agar mudah untuk kita menghafal dan mengingat ayat Al-Quran. Doa tersebut berbunyi, Allahumma rizukna ya Rabbi fahman nabiyyin wa
hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kami faham para nabi dan hafalan para rasul serta mendapat ilham para malaikat yang hampir denganmu. Juga kurniakanlah kami kesihatan, wahai Maha Penyayang. InsyaAllah doa ni boleh diamalkan sebelum kita menghafaz Al-Quran. Seterusnya, motivasi dalaman. Menurut Kamus Dewan, motivasi ni bermaksud keinginan yang keras atau semangat yang kuat pada diri seseorang yang mendorong untuk berusaha mencapai kejayaan. Jadi, dalam sesuatu perkara, motivasi ni penting. Motivasi dalaman kita penting. Kita kena sentiasa ada motivasi dalaman yang positif supaya kita mampu mencapai sesuatu perkara. Dan untuk dalam konteks menghafal Al-Quran ni, macam mana cara kita nak meningkatkan motivasi dalaman kita? Iaitu dengan salah satunya adalah dengan memperbanyakkan mendengar kata-kata hikmah yang dapat menaikkan keinginan. Kata-kata yang dapat menaikkan keinginan. Contohnya seperti yang saya lampirkan dalam slide ni, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi khairukum man ta'lamal Quran wa 'allamahu. Maksudnya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Daripada kata-kata ni kita boleh faham yang orang yang belajar Al-Quran ni adalah orang yang baik, orang yang paling disukai lah. Jadi daripada ayat-ayat seperti ini kita akan lebih bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Seterusnya iaitu tahsin sebutan. Tahsin sebutan ni adalah di mana kita mengenali makhraj dan sifat-sifat huruf untuk menentukan bacaan yang betul. Maksudnya dalam kita menghafal Al-Quran ni kita kena pastikan sebutan kita betul, makhraj kita betul, sifat-sifat huruf yang kita sebut tu betul. Jadi macam mana nak memperbetulkan perkara tersebut dengan mempelajari ilmu tajwid. Sebab ilmu tajwid ni adalah fardu kifayah. Ilmu tajwid ni fardu kifayah, tetapi dia untuk mengamalkannya ketika membaca Al-Quran dia jadi fardu ain. Jadi secara tidak langsung kita kena belajar juga ilmu tajwid supaya kita membaca Al-Quran dengan baik dan dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Dan yang terakhir iaitu waktu dan tempat menghafaz. Waktu dan tempat menghafaz ni ialah kita kena cari waktu-waktu yang sesuai untuk menghafaz ayat suci Al-Quran, iaitu pada waktu-waktu yang tenang dan juga pada waktu fikiran kita kosong. Al-Quran ni ialah ayat suci Al-Quran yang sangatlah mulia. Jadi bila kita nak hafal dia, kita kena berada dalam keadaan yang tenang, fikiran kita kosong, barulah benda tu Al-Quran tu mudah nak masuk. Dan salah satu waktu baik untuk kita menghafal Al-Quran adalah sebelum dan selepas waktu-waktu solat. Jadi itu adalah adab-adab ketika kita ingin menghafaz Al-Quran. Kita dah tahu bagaimana kaedah untuk menghafaz Al-Quran. Sekarang ni kita nak tahu pula bagaimana teknik untuk mengekalkan hafazan Al-Quran. Yang pertama iaitu kita kena sentiasa membaca Al-Quran. An Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul Quran fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafalluta min ahadikum min ibili min uqliha. Maksudnya dari Abu Musa, sabda Rasulullah SAW, berjanjilah untuk mengulang bacaan hafazan Al-Quran. Sesungguhnya ia lebih mudah terungkai dari unta yang ditambat. Daripada hadis ni kita faham bahawa Nabi ni suruh untuk kita sentiasa mengulang hafazan Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran ni mudah terungkai. Terungkai ni maksudnya mudah hilang lah. Lagi mudah hilang daripada unta yang telah ditambat. Unta yang ditambat tu pun macam senang je nak hilang. Apatah lagi kalau hafazan Al-Quran ni, lagi mudah nak hilang. Jadi kita kena sentiasa membaca Al-Quran supaya hafalan kita tu ada dan boleh diingat. Seterusnya, membaca Al-Quran dalam solat malam.
Okay, hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya berkata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW telah bersabda, hendaklah dikenali orang menghafaz, iaitu memelihara Al-Quran dengan menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran. Sedangkan orang lain sedang tidur dan di siang harinya dia berpuasa di saat orang lain sibuk berbuka, iaitu tidak berpuasa. Dia dikenali dengan kesedihan ketika orang lain sentiasa bergembira, menangis ketika orang ketawa, berdiam diri ketika orang berbicara dan menampakkan kekhusyukan pada Al-Quran yang dihafaz ketika orang lain membanggakan diri. Okay. Daripada hadis ni banyak benda yang kita boleh dapat. Yang pertama, Rasulullah ni kata menghafaz Al-Quran ni kena hidupkan malam-malam dia. Menghidupkan malam tu macam mana? Dengan sentiasa membaca Al-Quran. Maksudnya penghafaz Al-Quran ni kena bangun malam dan membaca Al-Quran. Lepas tu penghafaz Al-Quran ni kena berpuasa bila orang lain tak berpuasa. Lepas tu kena sentiasa jaga kita punya tingkah laku. Kita macam tidak terlalu bergembira dan kurangkan berbicara supaya nampak yang kita ni sedang menghafaz Al-Quran macam tu. Jadi daripada hadis ni betul lah Nabi Muhammad kata salah satu cara untuk kita kita mengekalkan hafazan kita adalah dengan membaca Al-Quran dalam solat malam. Okay. Seterusnya iaitu selalu mentasmik hafazan kepada guru. Okay. Jadi bila kita dah hafal dan kita tasmik hafazan kita kepada guru, secara tidak langsung kita boleh memperbaiki bacaan kita. Kita tahu dekat mana bacaan kita yang salah. Lepas tu guru akan menegur bacaan tersebut dan mungkin sebutan makhraj huruf yang kita sebutkan, mungkin guru boleh bantu daripada segi tajwid. Okay. Daripada situ, kalau kita sentiasa mentasmik ni, kita dapat kukuhkan lagi bacaan kita dan dapat melahirkan sikap rendah diri. Okay. Daripada situlah kita boleh jaga Al-Quran kita, menjaga hafazan kita. Okay. Dan yang terakhir iaitu mendengar rakaman bacaan qari. Kenapa kita kena mendengar rakaman bacaan qari ni? Yang pertama, kita dapat mengekalkan kuantiti dan kualiti hafazan. Okay, sebab apa? Sebab bila kita dengar bacaan qari ni, kita akan teliti bacaan Al-Quran daripada qari dan kita akan dekat sini tempat yang kita salah sebut, makhraj huruf dia macam mana, tajwid dia macam mana. Okay, daripada situ secara tidak langsung kita pun mengulang bersama-sama dengan qari tersebut. Jadi ini pun adalah salah satu cara untuk kita mengekalkan hafazan Al-Quran. Jadi itu saja untuk cara teknik untuk mengekalkan hafazan Al-Quran. Okey, yang berikutnya adalah tentang kepentingan menghafaz Al-Quran. Di mana saya meletakkan 5 poin di sini, iaitu yang pertama, ia mendapat kesyafaat di dunia dan di akhirat. Al-Quran tidak akan hilang dalam diri manusia, mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, memperolehi pahala berlipat ganda. Al-Quran dapat dipelihara dengan lebih baik. Apabila seseorang itu menghafal 30 juzuk Al-Quran, mereka ni akan dapatlah syafaat di dunia dan di akhirat, di mana syafaat Al-Quran itu sendiri akan melindungi kita dan juga memudahkan kita dalam urusan di dunia dan juga di akhirat. Apabila kita hafal Al-Quran ini, jadi Al-Quran ini tidak akan hilang dalam diri manusia. Seperti yang kita tahu, kian makin lama, makin kita dunia ini makin maju, manusia makin lupa tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi daripada hafazan ini, kita akan sentiasa ingatlah ayat-ayat suci Al-Quran dalam diri kita. Jadi yang kedua, mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Apabila kita mengejar akhirat, kita akan memperolehi kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Seperti kita mahu sesuatu yang memberikan yang memberikan rezeki kepada kita. Kita
membaca dan menghafal ini niatnya kerana Allah Ta'ala. Jadi kita akan memperolehi dua kebaikan, di mana kita dapat pahala dan juga kita dapat kebaikan di dunia, kerana kita tidak melupakan Al-Quran itu. Jadi yang keempat iaitu memperolehi pahala yang berlipat ganda. Seperti yang kita tahu, setiap huruf di dalam Al-Quran itu sendiri adalah pahala, dan juga apabila kita menyebutnya walaupun satu huruf seperti alif pun kita sudah mempunyai pahala. Tetapi apabila kita menghafaz Al-Quran itu sendiri, pahala yang kita kita perolehi lebih berlipat ganda dan lebih banyak daripada yang kita sangka. Jadi yang terakhir ni, apabila kita hafal, kita faham, kita tadabbur, jadi Al-Quran ni dapatlah dipelihara dengan lebih baik kerana adanya orang yang hafal Al-Quran ini dan mampu memelihara Al-Quran dalam diri mereka, dan juga daripada musnahnya diancam oleh anasir-anasir luar. Jadi sekian saja. Maafkan saya, ada dalil daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kepada para pembacanya. Ayat ini penghafalnya, riwayat hadis Muslim. Daripada hadis ini sendiri, apabila kita hafal Al-Quran itu dan kita baca, kita akan memperoleh syafaat pada hari kiamat. Macam-macam yang kita boleh perolehi daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Saya Afiq Firdaus dan juga bersama rakan saya Hanan Aqilah dan juga Nurliana Solehah daripada pembentangan kami. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum.